Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita dalam rangka kita mendengarkan sikit sebanyak tausiah dan nasihat pada hari ini. Semoga ia menjadi sebab untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan niat-niat yang baik yang telah dinyatakan oleh guru-guru kita, masyayikh kita, agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada diri kita, ahli keluarga kita, mereka-mereka di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita sudah berada di bulan Ramadan, yang mana sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali lepas solat kita meminta Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Ramadan. Doa kita telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah langkah-langkah seterusnya selepas masuk ke bulan Ramadan? InsyaAllah pada kesempatan yang diberikan ini, Al-Faqir akan berkongsi kepada yang menonton hari ini tajuk yakni rumah tangga syurga di bulan Ramadan, iaitu bagaimana kita menjadikan keluarga kita, rumah kita syurga di bulan Ramadan. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa kebanyakan daripada kita mungkin berada di rumah, bekerja di rumah, atau anak-anak kita belajar di rumah, dan kita tidak digalakkan keluar rumah. Jadi bagaimana kita nak jadikan rumah kita syurga di bulan Ramadan? Sebelum saya bahaskan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, saya ingin bacakan beberapa potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu difardukan kepada mereka berpuasa juga. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini dalam tafsir Al-Jalalain, Al-Imam di situ Al-Imam Al-Jalal telah menyebutkan bahawa la'allakum tattaqun, yakni kamu akan dapat kamu akan bertakwa, yakni kamu akan mempunyai kekuatan untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Kerana apa? Kerana dengan puasa itu keinginan syahwah kita, keinginan nafsu kita itu dapat kita kawal, dapat kita patahkan, atau dapat kita salurkan dia kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat, matlamat puasa adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama sekali adalah penting untuk menjadikan keluarga kita, rumah tangga kita sebagai keluarga syurga, keluarga-keluarga ahli syurga. Rumah tangga kita ibarat rumah tangga syurga. Pertama sekali perlulah kita pastikan bahawa kita mempunyai matlamat daripada puasa kita. Dan matlamat puasa kita hendaklah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelum saya pergi lebih lanjut, di situ ada hadis yang disebutkan yang biasa kita dengar daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Abu Hafs radhiyallahu anhu, telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Jadi pertama sekali tadi, sebelum kita mulakan, kita sudah dimulakan dengan niat. Para ulama menitik beratkan tentang niat. Jadi hendaklah kita letakkan niat yang betul, letakkan niat yang jelas, letakkan niat yang ingin kita capai bulan Ramadan ini bersama ahli
ahli keluarga kita. Istilah yang kita gunakan di sini niat, tapi mungkin kalau di luar sana dia pakar motivasi menggunakan kita perlu ada goals, perlu ada matlamat dan sebagainya. Itu tidak jauh dan tidak lari sangat dengan istilah niat yang kita ada. Malah istilah niat itu lebih mendalam, bukan hanya apa yang ingin kita capai, namun niat juga apa yang kita ingin capai, yang mana apa yang ingin kita capai itu perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang pertama saya ingin kupaskan bahawa kalau kita ingin dapatkan Ramadan yang mana nak jadikan keluarga kita sebagai keluarga rumah kita, sebagai rumah ahli syurga, pertama niat kita perlu betul. Kita perlu ada matlamat. Kita ambil contoh. Contohnya jika kita ingin musafir atau kita ingin wisata pada akhir tahun, apa yang kita lakukan? Pastinya kita akan lakukan persiapan, planning. Mungkin kita panggil ahli keluarga kita, orang rumah kita atau anak-anak kita atau mereka yang terkait dengan kita. Kita plan nak pergi mana, bajet berapa hari, apakah aktiviti yang perlu kita lakukan. Kenapa kita lakukan planning dan sebagainya? Pertama, agar kita tidak buang masa dan tak buang duit, dan memastikan bila kita pergi holiday atau kita pergi wisata dan sebagainya, kita dapat memanfaatkan 100% daripada waktu kita apabila kita berada di luar negeri dan sebagainya. Kenapa tak perkara tersebut kita praktikkan sama di dalam bulan Ramadan? Malah bulan Ramadan ini lebih lagi fadilat-fadilat, kebaikan yang digandakan. Jadi perlulah kepada kita untuk meletakkan planning yang jelas. Jadi saya mengajak semua yang sedang menonton di sini, mungkin kita boleh duduk fikirkan, nak pejamkan mata pun boleh. Cuba bayangkan bagaimanakah Ramadan yang saya harapkan kepada diri saya, kepada ahli keluarga saya. Mungkin yang mendengar mungkin ahli keluarganya 2 orang sajalah, mungkin suami isteri. Jadi fikirkanlah bagaimana Ramadan yang akan dilalui mereka sebagai suami isteri. Ataupun mungkin ada anak-anak kecil, maka fikirkan Ramadan saya dan anak-anak saya. Ataupun mungkin dia duduk dengan orang tuanya, dia fikirkan. Jadi bayangkan, membayangkan sesuatu adalah sesuatu yang sangat kuat. Itu sebagai niat. Kerana itu sebelum kita lakukan itu, niat itu adalah penting. Jadi pertama kita perlu jelas apa yang kita inginkan daripada ahli keluarga kita. Kita perlu jelas apa yang kita inginkan jugalah kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Setiap orang perlu ada matlamat yang jelas. Dapat? Pastinya kita ada macam-macam yang ingin kita raih pada bulan Ramadan ini, kerana kelebihannya amat banyak. Jadi apa yang saya nak ajak kita untuk plan, untuk kita susunkan dengan ahli keluarga kita untuk jadikan Ramadan keluarga kita, rumah tangga kita sebagai rumah tangga ahli syurga. Nak jadikan rumah kita, kan orang kata baiti jannati, rumah saya, syurga saya. Jadi saya ingin menganjurkan kita berfikir atau meletakkan niat pada beberapa perkara. Pertama sekali pada perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa saya pilih Al-Quran? Walaupun ada banyak kebaikan sebenarnya. Kita kalau bulan Ramadan ni tak terkira kebaikan, tapi saya pilih Al-Quran kerana apa? Di situ ada ayat selepas ayat yang telah saya bacakan dalam surah Baqarah juga, ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang ingin saya kupaskan daripada ayat ini adalah potongan yang pertama, iaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitahu kita bahawa bulan Ramadan alladzi unzila, bulan yang diturunkan fihi, padanya Al-Quran.
Jadi bulan Ramadan Allah Ta'ala pilih untuk menurunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Al-Quran adalah kalamullah, kalam yang mulia. Daripada Allah, Tuhan yang mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia. Bayangkan kemuliaan Al-Quran ini diturunkan pada kemuliaan atas kemuliaan atas kemuliaan. Jadi kalaulah kita ingin jadikan rumah tangga kita, rumah kita di antara rumah-rumah syurga, maka anjuran yang saya ingin anjurkan, kita buat planning Al-Quran lah. Kita dan keluarga kita. Di sini saya kongsikan beberapa hadis berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. Di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari bacaan Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari bagaimana menghayati Al-Quran, mempelajari bagaimana Al-Quran itu boleh dipraktikkan dalam hidup, mempelajari bagaimana Al-Quran itu boleh dikongsi pada masyarakat dan sebagainya. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan tilawatul Al-Quran, membetulkan bacaan Al-Quran, mengajar tafsir makna Al-Quran, mengajarkan bagaimana orang dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang terbaik daripada kita adalah orang yang terkait dengan Al-Quran. Jadi, Ustaz, saya tak berapa pandai lah Al-Quran, Ustaz. Nak jadi yang terbaik, jadi yang belajar Al-Quran. Tidak kira lah belajar untuk belajar untuk membaca Al-Quran atau belajar tafsir makna Al-Quran. Yang penting terkait dengan Al-Quran. Ada hadis juga daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata Rasulullah SAW, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramir bararah. Iaitu orang yang membaca Al-Quran dan sudah mahir dengan bacaannya, maka dia berserta para malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dan sedang orang yang membaca Al-Quran dan dia itu mempunyai kepayahan untuk membaca, terangkat-angkat, maksudnya bacanya tidak fasih. Fa huwa 'alaihi syaq, dia mendapati ianya susah, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Jadi hendaklah pertama, kalau kita ingin jadikan keluarga kita keluarga ahli syurga, keluarga yang baik, maka pertama sekali kita harus letakkan kepentingan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Kedua, seterusnya dalam hadis yang lain disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka itu membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka itu bertadarus. Bertadarus ini maksudnya bacaannya berganti-ganti, seperti mana kita biasa baca tadarus selepas tarawih atau selepas solat witir dan sebagainya. Begitulah bertadarus. Illa nazalat alaihimus sakinah. Di sini ada beberapa ganjaran yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu kecuali akan diturunkan kepada orang tersebut as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan diberi sayap oleh para malaikat, maksudnya para malaikat itu menutup mereka, melindungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Taala akan menyebutkan orang tersebut di sisinya. Jadi ada 4 kelebihan. Jadi bayangkan Al-Quran ini, jika kita ingin keluarga kita ini keluarga yang sakinah, tenang, yang diberikan rahmat, yang diberikan perlindungan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang tersebut di sisinya, maka ini adalah satu kelebihan yang besar. Jadi sekarang bakinya bagaimana kita ingin meletakkan program Al-Quran untuk keluarga kita. Beberapa cadangan yang saya boleh cadangkan yang lebih praktikal adalah kita kalau dapat contohnya kalau nak buat satu keluarga, kita tidak terbiasa
maka kita boleh buat antara suami isteri. Suami isteri, mungkin suami dan isteri kita kumpul lagi satu hari, kita pilih satu masa untuk kita bacakan Al-Quran, satu dua ayat ke apa dan sebagainya. Kita baca, yang satu dengar, kemudian satu baca. Tak kisahlah, satu ayat pun tak apa, juzuk amma pun tak apa, surah Ikhlas ke apa tak apa. Yang penting kita jadikan dia ada permulaan. Kemudian kalau dengan ahli keluarga kita ada anak kecil, boleh masukkan mereka, baca sama-sama, kalau yang dah boleh baca dan sebagainya. Jangan pernah berputus asa, atau jangan pernah mengatakan, alah Ustaz, saya punya keluarga daripada dulu sampai sekarang, Ustaz dah 30 tahun macam gini. Tak boleh punya. Jadi jangan pernah putus asa, kerana Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala itu kita tak tahu bila, bagaimana dan sebagainya. Usahakan. Usahakan. Mungkin mula dengan kecil, 2 orang, 3 orang, kemudian usaha itu cari waktu. Quran ini perlu kita letakkan waktulah. Kalau kita boleh letakkan waktu untuk hiburan kita, kita nak tengok apalah, siri-siri yang kita nak tengok apa dalam TV dan sebagainya, kita boleh letak waktu. Kadang-kadang kita tengok dengan ahli keluarga, kita boleh makan buka puasa boleh sama-sama, kita sahur boleh sama-sama. Jadi Quran ini malah kita boleh sama-sama lah. Cari waktu, kena adakan waktu. Cari waktu yang semua orang sesuai. Kalau mungkin pagi semua orang free, kita cari waktu pagi, kita kumpul, atau lepas tarawih, atau lepas asar sebelum buka puasa, atau bagaimana, cari waktu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berkati ahli keluarga kita. Satu lagi yang saya ingin kongsikan tentang Al-Quran, yakni khusus pada bulan Ramadan, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bahawa Rasulullah SAW itu ajwadan nas, orang yang paling dermawan, paling murah hati. Wa kana ajwadu ma yakunu fihi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi itu lebih lagi dermawan pada bulan Ramadan. Kenapa? Sebabnya ini, hina yalqahu Jibril, kerana malaikat Jibril bertemu dengan dia, fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam malaikat Jibril akan bertemu dengan Nabi SAW, fayudarisuhul Quran, maka dia itu bermudarasah Al-Quran, membaca Al-Quran kepada Nabi SAW, dan Nabi bacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, begitu. Fala Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu apabila malaikat Jibril itu bertemu dengan dia, ajwadu bil khair, dia itu lebih cepat dalam melakukan kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin-angin yang bertiup, atau angin-angin kita rasa, tiupan angin kan cepat kan, angin tu kita rasa kan, kalau kita ada kipas, kita buka rasa angin kan, semua orang terasa angin tu dengan cepatnya. Macam gitulah Rasulullah SAW, kita dapat merasakan kebaikannya daripada dia itu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi itu di antara satu cadangan yang saya boleh kongsikan lah. Jadi kalau kita sudah ada tadarus di rumah dan sebagainya, atau mungkin kita biasa tadarus di masjid tapi dekat rumah tak ada tadarus, maka hidupkanlah rumah kita dengan tadarus Al-Quran. Letakkan satu waktu setiap hari. InsyaAllah kalau nak rumah kita gini, kalau tak boleh mulakan dengan semua ahli keluarga, kita mulakan dengan orang yang kita boleh, pasangan kita ke, ibu bapa kita ke, sebagainya. Buat je lah, siapa yang boleh. Jangan terlalu memaksa, takut jadi orang tak suka, ataupun jangan terlalu tak ambil berat. Kita cuba usahakan, cari satu waktu setiap hari, usahakan, insya-Allah. Minta doa, Allah Ta'ala mudahkan. Itu yang pertama yang saya pilih untuk jadikan keluarga kita, rumah kita, rumah tangga syurga di bulan Ramadan, kan. Kemudian yang kedua yang saya ingin kongsikan juga, memandangkan kita mungkin masih lagi kebanyakan di rumah, kita mohon Allah Ta'ala mudahkanlah untuk masjid dibuka, kita boleh kembali ke masjid untuk kita sama-sama beribadah. Alhamdulillah kalau sekarang sudah dibuka, Alhamdulillah. Kalau masih lagi dalam keadaan kita berjaga-jaga, jadi kebanyakan kita di rumah, maka di situ penting untuk kita kalau ingin mendapatkan keluarga syurga ini adalah menjaga solat jamaah. Okey, menjaga solat jamaah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berkata bahawa Rasulullah SAW itu berkata, salatul jamaah, solat jamaah itu afdal min salatil fadhi, lebih baik
daripada salat bersendirian dengan 27 darjat bisab'in wa 20 darajah muttafaqun alaihi. Jadi solat berjemaah ni kalau boleh kita usahakan solat yang fardu maksudnya. Kerana apa? Kerana kalau perkara yang sunat dilakukan pada bulan Ramadan, itu ibarat 80 fardu. Ganjarannya kita lakukan di luar Ramadan. Jadi kerana contohnya kalau solat zuhur, ayahnya solat zuhur, ibunya solat zuhur, anak-anak solat zuhur. Tapi kalau semua sendiri-sendiri, semuanya dapat satu kebaikan, yang mana kalau satu solat fardu itu seperti 80 solat fardu yang di luar Ramadan. Tapi kalau bayangkan kita jemaah, sudah dapat fadilat yang tadi, kemudian dapat lagi 27 pahala, kemudian 27 ni ibarat melakukan amal fardu yang lain. Masya-Allah, diganda-gandakan lagi amalan. Jadi jangan jadi walaupun syaitan tak ada, ni atas pendapat yang mengatakan syaitan itu digari, tak ada syaitan. Jadi kalau tak ada syaitan tapi kita tetap malas nak lakukan jemaah ni, kena fikir-fikir balik lah, ini syaitannya yang mana ni. Jadi kita fikir-fikir balik lah. Jadi tuan-tuan dia begitu. Jadi usahakan untuk solat jemaah. Paling kurang jemaah 2 orang. Kalau tak boleh satu rumah semua, tak cooperate dan sebagainya, 2 orang lah. Jadi orang yang kita boleh solat jemaah. Siapalah? Mungkin pasangan kita ke, anak kita ke, kalau rumah kita dengan orang tua kita ke dan sebagainya, dengan siapa kita usahakan solat jemaah. Daripada situlah akan datang kesatuan hati daripada ahli keluarga. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan man qama daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keadaan dia itu beriman dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah taala akan atau dosanya akan diampunkan, dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Jadi di sini para ulama mengatakan menghidupkan malam-malam Ramadan, solat malam di bulan Ramadan adalah solat apa? Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab solat tarawih. Solat tarawih. Ini satu hadiah yang besarlah. Jangan lihat solat tarawih itu satu beban, walaupun memang mungkin berat. Hatta kalau tak nak solat 20, nak solat 8 pun orang kadang rasa penat, rasa berat. Tapi jangan kita lihatnya sebagai beban. Kita lihatnya sebagai satu anugerah. Kalau kita tak mampu tu kelemahan kita lah. Tapi kerana mentaliti tu penting, cara kita lihat tu penting. Kalau kita lihat ada beban, dia jadi beban, begitu. Jadi cuba kita lihat tarawih ni, Masya Allah, 20 rakaat. Masya Allah, ini satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan betul-betul keimanan, mengharapkan redha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi apa yang saya boleh syorkan, usahakanlah untuk kita solat tarawih berjemaah dengan ahli keluarga yang mampu. Ini poin saya, semuanya berjemaah aja ni. Kerana ahli keluarga kan, kalau sendiri-sendiri ya mungkin alhamdulillah lah kita boleh ke masjid, yang biasa ke masjid atau nak solat sendiri dan sebagainya. Tapi kalau boleh berjemaah, lakukan, dapat pahala lebih, dapat keuntungan. Kalau kurang pasti boleh tanya. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang kongsikan bacaan-bacaan ketika antara 2 solat rakaat tarawih dan sebagainya. Kita mulakanlah. Kita jadi orang yang mungkin ini adalah permulaan untuk kita belajar untuk mengendalikan ahli keluarga kita. Kalau yang dengar ni, Ustaz, kalau saya ibu-ibu macam mana Ustaz? Saya takkan nak lead tarawih. Lead lah dengan anak perempuan. Kita ada anak perempuan, kalau ada anak perempuan lah ceritanya. Ataupun tengok macam mana lah yang kita termampu. Yang penting niatkan. Yang macam saya cakap tadi, awal niatkan. Niatkan, ya Allah, aku Ramadan ni nak solat tarawih lah dengan ahli keluarga semua. Ustaz, suami saya ni memang dia tak boleh nak lead lah Ustaz. Dia tak gini-gini. Tak apa, doakan dia. Jangan paksa, tapi doakan, ajak baik-baik, pelan-pelan, insya-Allah. Kan kasih semangat lah, motivasi. Kita jangan jadi orang yang macam suka mengecam lah. Semua kita kecam. Kan kadang-kadang masjid kita kecam, imam kita kecam, apa dan sebagainya. Ni sekarang peluang kita lah.
apabila kita ada peluang untuk jadi imam, jadi kita belajar untuk motivasikan orang. Tak apa dia tersilap mungkinlah apa dalam solatnya ke atau dalam bacaannya ke apa, tak mengapa, kita support. Kita jangan jangan kecam, jangan gini, tapi kita kasih support, kasih moral support, insya-Allah. Jadi ini di antara dua perkara yang saya kongsikan. Ketiga, kita ambil witir lah. 3 perkara mungkin yang kita boleh buat juga untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga ahli syurga, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Yang ketiga saya boleh syorkan adalah untuk kita sahur dan buka bersama. Sahur dan buka bersama. Standard Ustaz, kan? Kita semua memang sahur buka sama-sama Ustaz. Ini saya cerita kalau kita bukan yang standard lah. Kan? Jadi kalau kita yang bukan yang standard, kita standardkan lah. Jadi kita buka dan sahur bersama. Kalau nak up sikit, dah tak nak standard, nak yang pro punya level, gini kita jadi orang yang bukan hanya buka sama-sama, tapi kita sama-sama siapkan untuk buka, sama-sama siapkan untuk sahur. Memang betul lah. Saya cakap pun, saya pun kadang-kadang pun tak begitu juga. Tapi kita usahakan tanamkan niat. Kan, daripada selalu yang siapkan sahur kan mungkin orang rumah kita atau ibu kita atau siapa-siapalah kan. Jadi kita usahakan untuk sama-sama lah support antara satu dan yang lain. Orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu dia dapat pahala pahala memberi makan kepada orang berbuka puasa. Boleh difahami juga orang yang membantu untuk menyiapkan makanan berbuka puasa ini, dia sama-samalah memberi makan. Walaupun dia mungkin tak memberi makan secara direct, tapi dia menyiapkan makanan yang mana makanan itu nanti akan dimakan untuk orang yang berbuka puasa. Jadi adalah baik untuk kita bagi-bagikan, agi-agikan tugasan untuk berbuka puasa ni. Jadi jangan satu orang tukang masak, tukang siap, tukang apa. Jadi kalau perkara ni dibagi-bagi, dia ringan. Contohnya yang tukang masak maknya, tukang kemas anaknya, yang tukang siapkan, tukang bersihkan apa dan sebagainya, kita bagi-bagikan tugasan. Jadi apabila tugasan tu diberikan, jadi tak memberatkan satu orang. Pasal maknya pun nak juga baca Quran, maknya pun juga nak amalkan doa-doa bulan Ramadan, ada masa untuk dirinya. Kalau dirinya hanya nak siapkan makan sahur, buka apa dan sebagainya, begitulah. Jadi kita jadi keluarga yang membantu. Usahakanlah sedaya upaya yang boleh. Kalau yang dengar di sini mungkin bapa-bapa, suami-suami, cubalah usaha untuk kita bantu orang rumah kita dalam menyiapkan juadah buka puasa, kemas dan sebagainya. Dan sambil-sambil bila kita buka puasa ni, banyakkan doa lah. Doa untuk ahli keluarga kita, doakan untuk ibu bapa kita, doakan untuk anak-anak kita. Kita cuba untuk kurangkan komplain lah. Okay? Ni sudah Allah Ta'ala hantar kita beberapa peringatan kan, penyakit dan sebagainya. Jangan tambah komplain lagi. Jadi kita tambah doa, ya Allah, mungkin tahun ni tak dapat berbuka dengan keluarga dan sebagainya, dengan mak kita ke, atau dengan anak kita ke, atau dengan pak cik, mak cik, saudara mara, datuk nenek dan sebagainya. Doakan untuk mereka sambil-sambil buka, ya Allah, letakkanlah kegembiraan kepada hati-hati mereka, ketenangan. Semoga semuanya diberikan kebaikan daripada apa yang berlaku sekarang ini. Jadi alhamdulillah, itulah sikit sebanyak yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu rumah tangga syurga. Yang mana rumah tangga syurga ini pertama sekali yang saya ajak adalah untuk kita berfikir, kita betulkan niat kita, kita letakkan matlamat kita, kita letakkan target kita, apa yang ingin kita capai bulan Ramadan ni dengan keluarga kita. Contohnya kalau Al-Quran, bila kita nak baca sama-sama, berapa banyak, nak khatam, nak baca juzuk amma, nak cuba khatam juzuk amma atau sebagainya. Tak apa, tak ada matlamat yang kecil, tapi biar matlamatnya jelas. Tak ada matlamat yang kecil, tapi biar matlamatnya jelas. Jadi kalau kita nak khatam juzuk amma, okey, jelas. Macam mana nak bagikan juzuk amma dalam 30 hari, pada waktu bila nak baca dengan anak kita, bagi-bagikan, susunkan. Kemudian susunkan juga hubungan kita dalam solat jemaah. Pastikan sejauh mana kita boleh solat berjemaah, kita solat jemaah.
Kalau tak boleh semua ahli keluarga ke, tak diberikan support ke apa dan sebagainya, kita solat dengan orang yang mungkin bolehlah nak solat dengan kita apa dan sebagainya. Mula daripada kecil. Sila dia start small lah. Baby step kan. InsyaAllah nanti pelan-pelan doa dan sebagainya, Allah Ta'ala akan buka hati-hati ahli keluarga kita. Kita solat jemaah ramai-ramai. Begitu. Jadi jangan buka puasa ramai-ramai. Masya Allah. Lepas tu solat maghrib sendiri-sendiri. Gimana makan boleh ramai-ramai tapi waktu solat sendiri-sendiri. Jadi kalau boleh buka puasa ramai-ramai, maknanya solat pun ramai-ramai. Begitu. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan adalah solat tarawih. Solat tarawih, solat witir berjemaah. Yang poin yang saya nak sampaikan ni berjemaah. Hatta nanti kalau 10 malam terakhir untuk kita nak iktikaf, kalau sempat lah, kalau tak dapat iktikaf dekat rumah ke apa, nak cari Lailatul Qadar ni pun berjemaah. Kejut ahli keluarga, kejutkan anak kita, kejutkan ini dan sebagainya. Kita nak sama-sama dapat Lailatul Qadar. Bukan kita saja, nak ahli keluarga kita dan sebagainya. Kalau ada ahli keluarga yang lain, kita boleh WhatsApp, call dia apa kan. Pukul 3 pagi jangan lupa call aku ingatkan aku gini. Contohlah, jadi kita sama-sama mengingatkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi inilah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Kita rehatkan dengan doa khatamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين.